Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Rohana binti Yahya, pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPG Kampus Sultan Abdul Halim akan membentangkan KPBB DLO bagi kursus PKES 3033 Pemakanan dan Kesejahteraan yang telah diajar pada semester ini. Okey, baiklah, saya akan menerangkan mengenai bagaimana saya membina PDP berasaskan KPBB ini menggunakan DLO dalam beri aktiviti kepada pelajar bermula dengan merungkai bagi mendapatkan kejelasan. Topik kedua dalam RMK Pemakanan dan Kesejahteraan saya ambil untuk memberi aktiviti atau tugasan kepada pelajar. HPK yang saya fokuskan adalah HPK yang kedua, mengkelaskan pemakanan yang berkhasiat dan berkualiti untuk kesihatan yang optimal dan berterusan dengan penilaian C4, PLO1, PLO3 dan CTPS1. Dalam tugasan ini, pelajar akan dapat pengetahuan kaitan dengan kepentingan memahami konsep content creator untuk didik masyarakat, kepentingan memahami penyampaian info baik, peranan content creator, bina dan sampaikan konten, langkah-langkah bina konten yang bermakna mengenai makanan berkhasiat, kemampuan mendalam untuk faham kehendak tugas sebagai pelajar dan juga guru, kemudian peranan untuk tingkatkan kompetensi diri mereka sendiri. Itu terutamanya berkaitan dengan safe, personality dan juga kemahiran lain. Kemahiran yang mereka akan dapat daripada melaksanakan tugasan ini adalah mereka dapat menjelaskan, mencadangkan, menguji, merancang, menilai dan membanding beza segala aspek dalam C4 itu. Okey, hasrat pembelajaran bagi tugasan ini adalah mereka akan belajar menjadi content creator dalam menyampaikan konten makanan berkhasiat, belajar mengenai pembentukan personality, self strength. Okey, belajar mengenai kepentingan seorang guru berfikir dan merancang dalam setiap tugasan, membuka minda mereka. Kemudian mereka belajar tentang komunikasi berkesan, contohnya bahasa badan, konsep paksi, iaitu concise, clarity, captivate dan juga consistency dalam penyampaian. Kemudian kriteria kejayaan, okey, dapat menguji kemampuan diri mereka menjadi content creator, dapat mengenal pasti self strength mereka, dapat menyesuaikan efektif yang betul, okey, yang perlu ada apabila video mereka akan dinilai oleh orang lain. Sekarang kita terus kepada backward design yang telah saya rancang, iaitu fikir kedua, mengkelaskan pemakanan berkhasiat ini dengan topik kedua, pemakanan berkhasiat. Hasil pembelajaran yang saya gariskan di sini adalah memperincikan pemakanan yang berkhasiat dalam sebiji burger secara individu dengan pelajar menjadi content creator dan juga tiktoker. Big idea dia adalah makanan popular dunia dengan essential question, ada 4 sini. Dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang pelajar akan dapati, saya dah sebutkan tadi. Tentang konsep content creator, sumber digital, peranan bakal guru dan kemahiran dalam mencirikan, menggambarkan, mengaplikasi, menghubungkan, menghasil dan menguji bahan yang mereka hasilkan. Metadata, kreator daripada pensyarah PJK, IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Kemudian kita pergi kepada peringkat 2, itu bukti pentaksiran, assessment evidence. Tugasan pembelajaran ini adalah proses penghasilan satu video TikTok yang berdurasi 3 minit. So apa yang mereka akan dapat semasa menghasilkan video TikTok ni adalah proses membuat video yang berulang kali dengan penambahbaikan setiap video, akan memindah banyak aspek safe berkenaan dengan diri mereka, terutama keyakinan, berani explore. Kemudian video TikTok dengan konten pemakanan berkhasiat ini, pelajar akan buat refleksi dan mereka sendiri akan komen setakat mana pencapaian video mereka lakukan ni. Pelajar sendiri akan jadi media kritik. Mereka juga akan konten yang mereka hasilkan setakat mana boleh melonjak diri mereka, dan itu. Kemudian peringkat ketiga, pelan pembelajaran. Dekat sini saya ada merancang mengenai where to ni, ada banyak kat sini. Sampailah habis ni. Saya skip, saya teruskan kepada pembinaan KPPB Digital Learning Object, KPPB DLO. Dari segi maklumat umum, program PSMP semua ni HPK kedua. Kemudian hasil pembelajaran memperincikan pemakanan berkhasiat, sama je ulang tadi. Kita teruskan kepada penjajaran konstruk untuk masuk elemen KPPB. 5 elemen KPPB iaitu student learning model, learning design,
Okey, ada 4 student learning model, ada 3 6C, 3A dan juga 3E. Okey, saya rancang semua aktiviti yang akan pelajar lakukan ini semuanya bertujuan untuk hit 6C, okey. Untuk hit 6C yang akan memperlihatkan kemenjadian pelajar lah. Maksudnya segala proses yang berlaku ni kita nak lonjakkan 6C. Sebagai contoh, kita tengok pada peringkat orientasi sahaja dengan soal jawab yang saya buat tu. Okey, dalam student learning model, aspirasi, belajar, cara belajar dan perhubungan semuanya berkaitan dengan untuk menarik minat pelajar, belajar untuk buat TikTok ni, dan juga pelajar dia sendiri terasa ada idea, terasa idea untuk membuat konten membolehkan banyak kemahiran penting untuk dia belajar. Kemudian amalan pedagogi, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital, ada di sini saya gariskan, dan 6C kat sini hanya 5, yang mana kelima-lima 6C ini adalah pada tahap awal, dan kalau kita tengok pada pencetusan idea, okey, keseluruhan aspek 6C telah permula intens, maksudnya pelajar mula membuat proses membuat video TikTok dengan konten pemakanan berkhasiat tu menjadi semakin intens, dan mereka perlu menghasilkan video yang bukan sekadar buat, maksudnya berkualiti. Okey, kemudian sampailah habis kepada refleksi dan juga penilaian kendiri pelajar. Okey, sekarang kita tengok kepada bagaimana DLO. Okey, saya bina DLO. Bagaimana DLO dibina? Okey, kita lihat kepada DLO yang dibina. Okey, pada pendahuluan saya terangkan sedikit mengenai RMK dan juga penilaian. Okey, kemudian idenya adalah makanan popular dunia. Okey, di sini saya ada beri sedikit rangsangan kepada mereka. Burger makanan kegemaran penduduk dunia, bolehkah diterima? Burger dikatakan makanan tidak berkhasiat melihat kepada piramid makanan seperti mana dalam topik 2, dan burger juga menjenama burger bolehkah diterima dalam komuniti bakal pendidik seperti anda. Okey, so mereka fikir mengenai hal ni. Kemudian essential questionnya adalah saya memberi rangsangan berkenaan dengan tarikan daripada sebiji burger, kedudukan burger dalam piramid makanan, dan saya ada memberikan satu kompilasi mengenai content creator membuat video masak burger. So mereka lihat kat sini. Kemudian dalam merungkai topik ni, dalam merungkai topik tugasannya mereka akan buat satu video TikTok, okey, berasaskan kontennya adalah pemakanan berkhasiat. Okey, dalam topik ini saya ada beri sedikit rangsangan kepada mereka berkenaan dengan influencer di sebelah ni, Kabe Lame, yang menjadi terkenal kerana menjadi content creator tanpa bercakap, walaupun sepatah pun, hanya menggunakan body language sebagai video TikTok dan mengubah hidup beliau, jutawan TikTok. Okey, so tugasannya cabaran kepada mereka untuk menghasilkan sebuah video TikTok yang berkualiti. Okey, so kita tengok sikit videonya kat sini daripada pelajar. Okey, saya ambil satu ini dengan komen-komen. Okey, ni kita tengok video daripada pelajar Frisha. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fisha, dietitian anda. Okey, hari ni saya nak buat review mengenai burger sesuai dengan tajuk kita, iaitu konsep makanan berkhasiat. Kita tengok burger ni. Sedap bukan? Ya, daripada burger ini kita dapat katakan apa itu sebenarnya konsep makanan berkhasiat. Adakah burger ini makanan berkhasiat? Makanan berkhasiat ni sebenarnya makanan yang seimbang, macam merangkumi semua nutrien. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin dan juga garam galian dengan kuantiti yang betul. Maksudnya Okey, kita tengok sikit mengenai video yang pelajar ni. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hai semua, hari ini kita akan unboxing burger atau review burger. Burger adalah salah satu makanan segera yang digemari oleh ramai penduduk Malaysia, dan bila kita sebut makanan segera ni automatik. Okey, ada 59 lagi
video macam ni yang pelajar hantar dalam Google Classroom pada saya. So kita tengok refleksi pelajar. Okay, dalam refleksi pelajar ni saya buat dalam kelas. So mereka ada menyebutlah secara beramai-ramai kat sini. So saya kutip dan tulis kat sini. Mereka seronok dapat buat video TikTok ni terbaik. Okay, banyak rehearsal perlu dilakukan, perlu persiapkan diri, mahukan lebih banyak tugasan, masih ada yang malas hanya menghantar video. Ni mereka sendiri yang sebut komunikasi out, malu, banyaknya kelemahan. Okey, kemudian saya juga ada membuat refleksi, maksudnya secara face to face dengan pelajar di luar waktu kelas lah. Saya tanya secara terus kepada mereka apa yang dia dapat setelah buat video TikTok berkaitan dengan pemakanan berkhasiat ni. So dalam 45 orang tu menyatakan keyakinan diri untuk berkomunikasi secara berkesan perlu dibantu. 5 orang menyatakan masalah komunikasi dan 4 orang menyatakan banyak masalah diri tak tahu yang mana satu. So di sini saya dapati kalau nak ikut lonjakan kepada aspek 6C tu, aspek komunikasi yang menyebabkan mereka kelang kabut sikit lah. Okey, dan aspek lain tu macam karakter tu macam okey juga, saya tengok dia boleh perform, dia boleh berlakon, dia boleh ni, cuma aspek komunikasi. Okey, kemudian penilaian kendiri mereka, adakah mereka boleh pergi jauh dengan konten TikTok tersebut. Keseluruhan 59 orang pelajar menyatakan semua aspek 6C adalah rendah dalam diri mereka dan mereka perlukan lebih banyak pendedahan tugasan seperti ini. Okey, so itu sahajalah daripada saya berkenaan dengan KPPPDLO PKS 3033 pemakanan dan kesejahteraan bagi semester ini yang saya ajar. Okey, sekian, terima kasih.